لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi serta Jawatan Kuasa Kerja Masjid Sur Dewan Masjid Al-Muttaqin, yang dimuliakan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Saya minum sikit dulu . Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bertemu kembali, bertemu lagi untuk kita meneruskan tadabbur kita menerusi surah Al-Baqarah. Hari ini kita akan sambung tentang orang-orang yang ingkar, iaitu pada ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi kalimah pertama untuk ayat yang ke-7 ini adalah khatamah. Dalam bahasa Arab, kalimah dibina daripada fi'il yang disebut sebagai fi'il sulasi. Fi'il sulasi mujarrad. Fi'il yang mempunyai 3 huruf. Maksud fi'il sulasi mujarrad ialah kata kerja yang mempunyai 3 huruf sahaja. Kita akan dapati tanda-tanda bagi fi'il yang ada 3 huruf ini sama je semua, iaitu apa dia? Cuba ikut saya. Kalimah 3 huruf di awal dan di akhir berbaris fathah. Sekali lagi. Kalimah 3 huruf di awal dan di akhir berbaris fathah. Jadi contohnya tadi khatamah kan? Khatamah. Jadi dia kalimah. Kalimah tu apa kalimah? Perkataan. Terdiri daripada 3 huruf. Itulah namanya fi'il sulasi. Kemudian di awal dan akhirnya, awal dia adalah kha, akhir dia adalah huruf mim. Dua-duanya baris apa? Atas. Fathah tu baris
atas. Yang depan, yang tengah-tengah ni tak kisah. Bukan kita tak kisah nak letak apa dekat ta ni. Tapi kalau kita jumpa apa-apa kalimah yang lain, contohnya kita ada jalisa. Jalisa. Yang penting apa dia? Di awal dan di akhirnya baris fathah. Nah, ini yang penting. Yang tengah ni tak apalah, baris atas atau baris bawah. Ada karuma. Yang penting apa dia? Di awal dan akhir berbaris fathah. Dan lain-lain. Raka'a, sajada. Jadi daripada kalimah 3 huruf ini nanti barulah kembang menjadi kalimah-kalimah yang lain. Kita tambah imbuhan-imbuhan dekat sini. Tu kalau tambah nun alif kat belakang jadi sajadna, raka'na. Kalau kat sini tambah ta pula, khatamta, sajadta, raka'ta, karumta, jalista. Itu semua tambahan-tambahan. Tapi dia mesti bermula dengan berapa huruf? 3 huruf di awal dan akhir baris fathah. Kalau jumpa kalimah macam tu dalam Quran, kita standby dah terjemahan dia macam ni. Telah dot ni kalimah tu lah oleh ia. Telah oleh ia. Ini saya tambah kaedah sikit. Tadi kan kita belajar kaedah berapa? Kaedah 5, ya di awal kalimah, waw nun baris fathah. Sikit-sikit kita masukkan. Bila dah belajar asas macam ni, barulah nanti kita pindah pula kepada mengenal jenis fi'il, fi'il madi, fi'il mudhari'. Tapi kalau kaedah hadis Al-Quran yang dah ikuti dia tahu. Kita akan belajar dulu macam ni. Istilah-istilah fi'il madi semua tu kadang-kadang peringkat awal bila kita ajar dia nak ingat nama tu. Jadi dah banyak sangat term jadi susah dia kata. Sebab tu pendekatan yang kita gunakan untuk peringkat awal tak menekankan tentang istilah. Terus kepada apa dia? Terus kepada apa yang kita boleh terjemah daripada perkataan tersebut. Bukan tidak penting istilah tersebut, penting untuk diketahui, tapi kita boleh kemudiankan. Jadi cukup kalau tuan-tuan jumpa khatama, jalisa, jalasa, ni silap. Jalasa. Kalau dari bawah apa dia? Alima. Alima, betul? Ini baris bawah. Jalasa yajlisu. Ini saya salah tadi. Bukan jalisa, jalasa. Ini alima. Ini baris bawah. Tak apalah dia baris bawah. Yang penting depannya baris atas. Jadi alima telah dia 3 huruf. Telah ain lam mim mengetahui ilmu. Telah mengetahui oleh ia. Seorang je. Telah tu pula kita pun tahu dah berlaku dah. Cukup. Jalasa duduk. Jadi terjemahan lengkap jalasa apa dia? Telah duduk oleh ia. Telah menunjukkan dah berlaku dah. Ia itu pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Raka'a, apa raka'a? Rukuk. Telah rukuk oleh ia. Khatama, apa khatama? Kita terjemah mengunci. Jadi khatama telah mengunci oleh ia. Khatama telah mengunci oleh ia. Jadi dah berlaku ke belum? Macam mana tahu dah? Ada perkataan telah. Cukup kita tahu macam tu dulu. Nanti dah mahir, rupanya apa sahaja terjemahan yang ada telah, itu menunjukkan fi'il madi. Fi'il madi itu adalah kata kerja kala lampau. Baik, telah mengunci oleh ia. Khatama. Okay, terjemah sama-sama. Khatama telah mengunci oleh ia. Baik. Kemudian selepas khatama ni ada kalimah Allah yang dia berbaris depan. Kita dapat agak dah tadi. Telah mengunci oleh ia ni dah tentulah dia merupakan apa? Kata kerja. Bila kata kerja, setiap kata kerja
Setiap kata kerja, dia ada pelaku dia. Kalau kita makan, siapa makan? So dekat sini siapa pelaku dia? Siapa yang mengunci? Allah. Macam nak kenal? Jawapan dia adalah Allah tu berbaris dhammah. Cuba tuan-tuan tengok ayat 9. Kalimah Allah pada ayat 9 baris apa? Masuk baris tu baris akhir dia tuan-tuan. Kalimah Allah pada ayat ke-9. Baris apa Allah? Yukhadi'unallaha. Nampak tak? Kat situ ha. Dekat sini khatamallahu. Jadi hu dengan ha ni ada peranan dalam pemahaman ataupun dalam terjemahan. Bukan saja-saja kenapa hu, kenapa ha. Inilah dia tata bahasa Arab. Dia melibatkan apa dia? Melibatkan perubahan bahagian akhir. Kalau orang tanya nahu ni belajar apa? Nahu ni tata bahasa. Nak menentukan apa? Susun kata ayat. Tapi dia tak macam bahasa Melayu kita susun. Dia ada beza sikit. Bahasa Arab dia bergantung kepada apa dia? Baris akhir. Baris akhir. Ini sekadar pendedahan tuan-tuan. So kalau kita memang betul dah belajar asas, memang belajar nahu nanti jadi mudah sangat. Selalu orang kata belajar nahu susah. InsyaAllah mudah kalau kita ada asas yang kuat, iaitu menterjemah ni. Jadi terjemah dengan saya sama-sama. Disebabkan Allah ni lah yang mengunci, jadi kita tak payah pakai ia kat sini. Terus letak Allah. Sama-sama sekali lagi. Telah mengunci oleh Allah. Sekali lagi. Khatamallahu. Baik. Ala apa ala? Kita jumpa ala banyak dah. Ala ni maksudnya ke atas. Ustaz, kalau di atas bila? Itu tengok konteks ayat. Sama ada ke atas ke, di atas ke, yang penting mesti ada perkataan atas. Jadi telah mengunci oleh Allah ke atas kulub. Apa kulub? Hati-hati. Kulub, hati-hati. Jadi orang Melayu nama kulub ada tak? Maksud dia apa? Hati-hati. Him apa him? Mereka. Wa dan ala ke atas sam'i. Sam'i pendengaran. Sam'i pendengaran. Him ulang lagi sama, mereka. Wa dan ala ke atas. Absar penglihatan. So ada 3 alat makrifah Allah sebut kat sini. Yang pertama adalah hati-hati. Sam'i pendengaran. Absar penglihatan. Baik, sekali lagi. Wa dan ala ke atas. Absar penglihatan. Him mereka. Ghisyawah ada tutupan. Ghisyawah maksud dia apa dia? Tutupan. Ada tutupan. Ustaz, 2 minggu lepas saya baru buat operation katarak. Yang tu ke Ustaz? Yang itu yang fizikal. Itu yang apa? Kita nampak zahir. Yang di sini semua maksud dia apa dia? Tutup mata ni. Yang maknawi. Kalau kita sakit tu, tak adalah kita kata, oh ni orang kafir lah ni. Sebab ini kan cerita tentang apa dia? Dekat atas penglihatan mereka ada apa? Tutupan. Jangan salah faham pula. Ini disebut hukuman ataupun balasan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Walahum wa dan la. Ni bukan lam alif, ni la saja tanpa alif, ni bagi. Hum mereka azab
Azab maksudnya siksaan. Azim, yang amat dahsyat. Yang dahsyat atau yang amat dahsyat. Tuan-tuan puan, ikut saya sama-sama. Telah mengunci oleh Allah ke atas hati-hati bagi mereka dan ke atas pendengaran bagi mereka dan ke atas penglihatan-penglihatan bagi mereka. Ada tutupan. Dan bagi mereka siksaan yang dahsyat. Baik, sekali lagi. Tuan-tuan puan terjemah. Khatamallahu. Baik, telah mengunci oleh Allah. Ala, ke atas. Kulubi, hati-hatihim, bagi mereka. Wa, dan ala, ke atas. Sam'ihim, pendengaran bagi mereka. Wa, dan ala, ke atas. Absarihim, penglihatan-penglihatan bagi mereka. Ada apa pada penglihatan-penglihatan itu? Risyawatun, ada tutupan. Wa, dan lahum, bagi mereka. Azabun, siksaan azimun, yang dahsyat. Okey. Jadi siapa mereka tu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ni siapa mereka kat sini? Siapa tuan-tuan? Mereka kan kata ganti nama. Mesti cerita dia telah berlalu. Jadi balik-balik ada ayat yang ke-6. Siapa mereka di situ? Balik-balik ayat yang ke-6, surah 2 ayat 6 atas dia. Jadi kita ulang kaji sikit. Perkataan kafir. Saya bukan nak larang tuan-tuan cakap kafir. Isu ni ada isu sikit ni. Tapi saya kata, kan masa kuliah yang lepas saya kata jangan terjemah kafir kat sini. Bukan kita tak bagi tu sebab kita apologetik ke apa, bukan itu. Tapi saya nak kita faham dari segi bahasa balik. Apa maksud kafir tu? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, dalam terjemahan diterjemah apa? Sesungguhnya orang-orang kafir. Tapi bila kita baca macam tu, kita ni biasanya, saya tak kata semua, biasa mungkin dia terdedah bila kata kafir je, dia faham apa dia? Orang bukan Islam. Memang tu, betul lah, memanglah kafir tu orang bukan Islam lah. Tapi kenapa Allah panggil orang-orang kafir tu kafir? So dari segi bahasa, perkataan kafara, nampak? Dia mesti 3 huruf. Kan innal ladzina kafaru tu kita buang waw alif tu, tinggallah 3 huruf. 3 huruf tu mesti dia punya root word dia. Tu yang masa pelajaran yang lepas saya buat dia punya bentuk kafara, yakfuru, kufran. Cuba tengok nota pada pelajaran yang lepas. Betul tak? Kafara, yakfuru, kufran. Dia mesti basic dia depan tu mesti berapa huruf? 3 huruf. Jadi kafara, yakfuru, kufran ini dia punya pelaku dia panggil kafirun. Dari segi bahasa apa maksud dia? Dari segi bahasa maksud kafara ialah menutup. Kena ingat maksud kafara dari segi bahasa menutup. Kita terjemah kafir dah dia dah melekat dah dalam kepala kita ni. So nak ubah ni kadang-kadang dia jadi perlukan latihan dan ulangan. Kuliah lepas dah sebut dah. Kuliah kali ni bukan ulang lagi supaya kita ingat. Ingat perkataan kafara maksud asal. Kalau tengok kamus, maksud dia adalah apa dia? Menutup. Sebab tu perkataan kufar dalam surah berapa tu? Tengok balik dalam nota tu. Perkataan kufar, kita biasa dengar kufar kan, orang-orang kafir, betul? Tapi dalam surah apa yang Allah kata kufar tu bukan orang-orang kafir, tapi para petani.
Surah berapa? Pada surah 57 ayat 20 Allah sebut perkataan kufar, tapi dengan maksud para penanam atau para petani. Ustaz, kenapa kufar para petani? Saya ni dah, keluarga saya suka bercucuk tanam, kami ada kebun. Jadi kami ni kufar ke? Ya ke tidak? Iyalah tu, betul lah kufar. Tapi saya dah beritahu dah hari tu kan, jangan buat gurau ni dengan kawan kita tak datang kelas. Dia panggil, hai kafir, dia panggil kawan dia. Kawan dia punya sedih, tak tegur dia 5 hari dah lepas tu. Rupanya apa dia? Dia kata, dia belajar dalam kelas tadabbur, kafir, jamak dia kufar, maksudnya petani. Kenapa bahasa Arab sebut kufar tu petani? Ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan makna menutup. Petani buat apa? Kerja paling utama dia tutup benih. Bukan tutup tanah. Tutup tanah buat apa? Tutup benih. Dengan apa? Dengan tanah. Dia tutup. Dia padatkan tanah tu, dia tutup. Supaya apa dia? Benih tak kena cahaya matahari. Jadi balik kepada Abu Jahal yang dulunya Allah kata mereka kafir. So kenapa mereka disebut sebagai kafir? Dari segi bahasa maksudnya tutup. Kerana mereka menutup hati mereka. Jadi namanya kafir. Satu lagi perkataan kafir yang saya bagi contoh pada hari itu ialah malam. Malam pun orang Arab sebut sebagai kafir. Laut pun orang Arab sebut sebagai kafir. Larut bah lah. Malam al-lail. Tapi juga kalau nak sebut sebagai sifat, kita sebut sebagai kafir. Kenapa malam kafir? Sebab dia menutup pandangan. Bah laut. Kenapa dia dipanggil sebagai kafir? Sebab dia menutup permukaan. Yang bawah tu tak nampak. So apa saja yang dengan maksud menutup, bahasa Arab dia apa? Kafara. Kita kata apa dia? Kalau orang tu dia melakukan persetubuhan di siang hari tanpa ada uzur lah. Maksudnya dia tu orang yang bukan musafir. Dia orang bermukim. Mustautin, bermukim. Kemudian dia melakukan persetubuhan di siang hari. Apa dia kena? Kafarah. Apa kafarah? Nak tutup balik kesalahan tersebut. Kita bila dalam kelas ni kadang-kadang kita belajar, Alhamdulillah, mengajarnya Quran. Tapi kadang-kadang ustaz lawyer buruk. Untuk diri saya lah ni. Kadang kita buat lawak yang sengaja kita buat lawak nak orang gelak. Sedangkan perbuatan tersebut dilarang. Buat lawak yang dalam keadaan kita menipu. Jadi orang pun ketawa contohnya. Itu berdosa. Tak perasan kadang terbuat sebab sifat kekurangan manusia. Nabi ajarkan bila habis je kelas, baca tasbih kafarah. Apa tasbih kafarah? Tasbih untuk nak menghapuskan kesilapan-kesilapan yang berlaku sepanjang pertemuan kita. Bukan dalam kelas je. Jarang ni kita buat. Kita jumpa orang hari raya, ada tak buat macam tu? Pergi open house, oh ini yang best, lama tak jumpa kau Timah. Kan? Hari sebelum tu, dia datang dah rumah kawan dia nak buat open house. Dia panggil apa dia? Duduk sama-sama tu. Membawang. Kan? Membawang tu apa dia? Itu kata pinjam. Maksud membawang tu mengumpat. Asal membawang tu ialah sebab nak masak. Orang Melayu ni suka masak pakai bawang kan? Jadi dia sambil kupas bawang tu dia bersembang. Jadi istilah membawang tu sebenarnya asalnya kupas bawang. Tapi biasanya sambil kupas bawang tu dia bercakap-cakap. Kadang yang bercakap itu pula yang tak sepatutnya. Kesian kan tengok kat mah tu. Oh tiba je. Saja nak buka, entahlah aku pun dengar macam tu juga, tak tahulah betul ke tidak. Dia kata tak tahulah betul ke tidak, tapi dah cerita dah. Kalau tak tahu betul ke tidak tu usah cerita. Ambil dulu kepastian. Kita ni benda halal haram, makan minum, kita sensitif, alhamdulillah. Dulu Cadbury ada apa DNA babi. Ada orang mengamuk, dia minta DNA babi, apa nama Cadbury punya company tu rawat, ambil apa, bayar ganti rugi dengan mencuci darah kaum muslimin. So pergi hantar dialisis. Tuan-tuan yang sihat ni pergi dialisis. Cuci darah sebab ada DNA babi, dia kata dia marah. Poin saya ialah kita ni cukup sensitif, bagus, tapi jangan berat sangat. Jangan, bukan berat tu betul, jangan hulu. Kena ada pengetahuan. Tapi itu bagus, padahal benda tu mungkin ya mungkin tidak lagi, tapi kita dah cukup jaga. Tapi bab-bab berita ni tak suka jaga. Tak tahulah betul ke tidak, aku share je dulu.
Tak tahu betul ke tidak, itu namanya syubhat. Itu namanya apa? Syubhat. Dalam hadis 40, tuan-tuan dah belajar dengan Ustaz Dr. Syafiq kan, hadis 40. Iaitu apa dia? Nabi suruh kita tinggalkan perkara yang ragu-ragu. Apa antara perkara yang ragu-ragu? Tak tahu ke tidak lah. Tak tahu ke tidak, pergi cerita, bahaya. Dia akan mendekati perkara haram. Mula-mula tak rasa bersalah, cerita benda tak tahu atau tidak. Last sekali benda yang confirm salah pun dia akan cerita, sebab dah terlatih daripada perkara syubhat, tu bahaya. Jadi bila dah sembang-sembang itu baru tersedar, kita ni ngumpat tadi. So bersurai, selamba je balik. Tak baca pun apa? Tasbih kafarah. Dekat kelas dia baca. Itu masalah dia. So point saya lah, kafarah tu apa dia kafarah? Kafarah, menutup. Supaya Allah tutup kesalahan kita. Jadi kenapa innal ladzina kafaru? Kenapa orang-orang Abu Jahal dipanggil kafir? Okey, jawapan yang lebih jelas lagi pada ayat ni. Ayat yang ke-7 ini merupakan balasan kepada ayat yang ke-6. Ayat ke-6 tak diceritakan apa mereka buat, hanya cerita tentang kafaru je. Telah ingkar oleh mereka sahaja. Jadi kaedah dia adalah al-jaza min jinsil amal. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat Quran tentang balasan-balasan, kita akan nampak kesemuanya ulama simpulkan al-jaza min jinsil amal. Ini bukan hadis tuan-tuan, ini kaedah. Cuba sebut al-jaza min jinsil amal. Jaza apa jaza? Balasan. Tiap-tiap balasan, boleh terjemah begitu, alif lam istiqraqiyah, tiap-tiap balasan atau balasan min jinsil amal. Kita boleh terjemah macam mana? Balasan itu sesuai dengan jenis apa? Type, jenis perbuatan. Jadi setiap balasan yang Allah akan bagi, dia sesuai dengan bentuk apa dia? Perbuatan seseorang. Al-jaza min jinsil amal. Kita dengar dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan tentang orang yang dia berenang dalam sungai darah. Lepas tu dia cuba nak selamatkan, dibayangkan darah, sungai darah, hanyalah kan. Kemudian dia cuba nak selamatkan dirinya sampai ke tebing, lalu dibaling batu masuk mulut dia, lalu dia dah kena baling batu, dia lari balik ke tengah lah, berenang balik ke tengah. Lepas tu dia berenang balik ke tepi dalam laut darah, sungai darah tersebut. Jadi Nabi pun tanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Apa Jibril kata? Mereka itu ialah yang makan riba. Sama tak bahasa kita? Orang makan riba ni panggil apa? Peribahasa? Lintah. Lintah darat kan? Kenapa lintah kita panggil lintah? Lintah ni parasit lah. Dia makan darah orang. Dia ambil orang punya zat, kutu ke apa semua tu, jenis-jenis parasit kan. Jadi tengok, Allah jadikan apa dia? Mereka tu makan, mereka berenang dalam lautan ataupun sungai darah. Satu lagi yang Nabi diperlihatkan adalah apa dia? Nabi dengar dalam satu tungku, tempat bakar, macam bakar pizza. Hari ni banyak orang buat bakar pizza dalam dapur bakar tu kan. Lepas tu Nabi dengar ada suara bunyi orang gaduh bising dalam tu, laki dan perempuan. Kemudian Nabi diperlihatkan apa dia? Mereka tidak berpakaian dan ada api yang membakar daripada bawah mereka, membakar kemaluan mereka. Kemudian Nabi tanya, siapa mereka itu? Malaikat Jibril kata mereka adalah orang-orang yang berzina. Sebab apa? Sesuai tak dengan balasannya? Mereka dulu berzina tu dosa kemaluan. Kemudian azabnya adalah bakaran daripada bawah mengena kemaluan mereka. Itu namanya apa? Al-jaza
min jinsil amal. Dalam surah As-Sajadah Allah cerita tentang orang yang bangun malam kerana takut dan juga harap. Dia beribadat pada malam hari kerana takut dan harap. Apa janji Allah kepada mereka? Allah bagi mereka satu nikmat yang Allah sembunyikan, Allah kata. Sebab Allah sembunyikan? Sebab ibadat tadi pun ibadat yang bentuknya sembunyi. Jadi apa yang Allah nak bagi? Rahsia. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Jadi pada ayat yang ke-6, kita pun tak dapat nak agak sangat apa yang mereka buat. Yang ada ialah istilah kafaru. Orang-orang yang kafir. Dan kafir tu kita dah faham dah sekarang, maksudnya tutup. Dalam ayat 7 ni, Allah sebut tentang 3 perkara yang Allah tutup. Allah tutup apa dia? First, Allah kunci, Allah patri, Allah seal hati-hati mereka. Kedua, Allah patri apa dia? Pendengaran mereka. Allah seal pendengaran mereka. Dan yang ketiga apa dia? Allah jadikan di hadapan mata mereka ada apa? Tutupan. Jadi balik kepada ayat 6, walaupun tak disebut, dapat dah faham sekarang. Maksudnya orang-orang kafir tu apa dia? Orang-orang yang menutup 3 perkara ni lah. Jadi kesimpulan bagi ayat yang ke-6 iaitu allazina kafaru. Kafaru tadi maksudnya apa tuan-tuan? Tutup. Jadi mereka tutup apa? Tutup, pertama tutup hati mereka. 2, tutup pendengaran mereka. 3, tutup penglihatan. Allah tidak zalim. Adakah Allah menjadikan mereka macam ini? Asalnya mereka dulu yang buat. Disebabkan ini suatu dosa dan kesalahan, maka Allah balas sesuai dengan apa yang mereka buat. Dengan bagaimana? Allah tutup lagi hati mereka betul-betul. Allah kunci, Allah tutup hati mereka, pendengaran mereka, dan Allah adakan penutupan pada penglihatan. Tapi asalnya siapa yang buat? Mereka yang buat dulu. Tak mungkin Allah tiba-tiba nak azab seseorang, siksa seseorang. Ini merupakan azab. Ini merupakan azab ni. Walaupun azabun azim ni nanti kita akan cerita dekat akhirat punya. Tetapi yang ini sebenarnya merupakan siksaan. Kita selalu bayang siksaan tu apa dia? Orang ditimpa musibah. Tuan-tuan, bila musibah yang paling besar sebenarnya ialah bila Allah kunci hati, pendengaran, dan Allah tutup kita punya apa? Penglihatan. Tuan-tuan faham? Sebenarnya apa musibah paling besar? Allah kunci hati, Allah kunci pendengaran, dan Allah tutup penglihatan. Kenapa ini musibah besar? Sebab dia mengheret kepada musibah-musibah yang lain pula. Kerana 3 perkara ini merupakan yang disebut sebagai alat ma'rifah. 3 ini disebut sebagai alat ma'rifah. Apa maksud alat makrifah? Perkakas untuk mengenal. Senang kata, perkakas untuk apa? Belajar. Saya tahu depan ni ramai bekas cikgu, kan? Ada tak cikgu pernah tak tengok budak-budak datang sekolah bawa beg, pesebok bawa, buku bawa, tapi cikgu panggil nama dia, dia tak perasan. Okey, Ahmad cuba jawab 5 dalam 6. Kan itu kita suka macam tu kan? Perasan tak? Cikgu-cikgu mesti rindu suasana tersebut. Kita dah cakap dah semua pandang muka cikgu. Lepas tu bila cikgu panggil, okey Ahmad cuba jawab. Apa jawapan dia? Dia tak jawab 30, dia jawab dulu. Kenapa jawab Satu, orang hari ni sebut itu sindrom Memang boy, budak-budak yang macam tu. Yang kedua, memang dia tak sedar. Kenapa tak sedar? Sebab ketika itu hati dia bukan kat situ. Hati dia dekat mana? Dekat game dia. Walaupun depan dia ada apa? Buku, pencil box. Itu perkakas. Tetapi perkakas yang paling mahal iaitu 3 perkara ni. Sebab tu bila Allah bagi 3 perkara ini,
Kalau tak gunakan, mereka tutup, tak boleh nak buat apa dah. Cuba dalam surah As-Sajadah, kita baca surah As-Sajadah tu tuan-tuan patut tadabbur betul-betul. Dah tiap-tiap pagi Jumaat, hampir tiap-tiap pagi Jumaat kita dengar. Tengok di hujung surah As-Sajadah. Ayat yang ke-26, 27. Cuba tengok ayat 26, 27 surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah surah berapa? 32. Ayat 26. Ke surat 417. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayat afala yasma'un. Tidakkah awalam, adakah tidak, yahdilahum, ia memberi petunjuk buat mereka, betapa banyaknya yang telah kami binasakan daripada sebelum mereka, daripada generasi-generasi terdahulu. Jadi mereka kat sini ialah orang-orang Quraisy lah, orang-orang kafir Quraisy. Mereka ni tahu tentang kaum-kaum yang telah dibinasakan. Sebab apa? Yamshuna fi masakinihim, yang mereka berjalan. Mereka ni siapa? Ada dua tafsiran. Saya minum sikit lagi minta maaf. Bismillah. Yamshuna fi masakinihim, mereka ni siapa? Satu ulama tafsirkan mereka tu adalah orang Quraisy lah. Mereka berjalan ke Yaman sebab apa? Berdagang. Mereka jalan ke Syam sebab apa? Mereka berdagang. Dan mereka bila mereka lalu kat tempat-tempat yang Allah binasakan. Ataupun maksud kedua Yamshuna ni adalah kaum itulah. Kaum-kaum yang dibinasakan itu dalam keadaan mereka berjalan dekat rumah-rumah mereka. So mereka rasa mereka selamat, tiba-tiba mereka diazab oleh Allah. Kata Yamshuna ni ada dua maksud. Satu, maksud dia adalah orang-orang Quraisy itu yang berjalan ke tempat-tempat tinggal generasi yang telah dibinasakan. Yang kedua, tafsiran kedua ialah maksud ayat ni, Allah binasakan kaum-kaum terdahulu yang kaum-kaum tersebut tak rasa pun mereka akan diazab. Mereka boleh berjalan-jalan di kampung-kampung mereka, tiba-tiba kena azab. Ini dua cara nak fahamlah. Tapi yang penting apa dia? Yang penting ialah mereka dah tahu. Orang-orang Quraisy tahu tentang kisah-kisah tersebut. Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya pada kejadian-kejadian tersebut benar-benar ada tanda kebesaran Allah. Ada tanda kekuasaan Allah. Iaitu apa dia? Membinasakan mereka yang ingkar kepada Allah. Mereka tahu apa sebabnya. Bahkan yang dekat dengan orang Quraisy ialah peristiwa tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Adakah mereka tidak tahu? Tak jauh mana pun. Kalau Rasulullah umur 50 tahun, kalau Rasulullah di Mekah 40 sampai 53. Okey, di antara umur tersebut dengan peristiwa bergajah, ikutlah umur Rasulullah. Dan senior-senior Rasulullah masih hidup lagi pun. Senior-senior Rasulullah maksudnya yang hidup sebelum daripada penyerangan tentera bergajah itu, mereka melihat sendiri kejadian tersebut. Mereka tahu kenapa Abraha dihancurkan. Sebab mereka datang tujuan nak apa? Nak meruntuhkan Kaabah.
Tapi macam mana Allah melakukan kepada Abraha dan konco-konconya begitu dahsyat sekali. Bukan mereka tak tahu. Sekarang Nabi datang bawa benda yang sama je. Kamu kelak kalau kamu tak mau beriman kepada Rabb hadzal bait. Surah Li-ila fi Quraish ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu Rabb hadzal bait. Abdikanlah diri kamu kepada siapa? Hendaklah mereka mengabdikan diri kepada pemilik rumah ini. Rumah yang dulu Abraha datang nak runtuh kan? Allah telah binasakan Abraha. Mereka bukan tak tahu. Tapi Allah kata apa dia? Tak cukup ke benda tu semua nak bagi petunjuk, penjelasan kepada mereka tentang apa dia? Kekuasaan Allah, tentang keesaan Allah yang patut kamu akui. Pasal Allah kata apa di hujung tu? Afala yasma'un. Tengok Allah kaitkan dengan apa? Apa terjemahan afala yasma'un? Apakah tidak mereka mendengar? Dengar ke tak? Dengar kan? Tapi kenapa tak ambil pengajaran bila Nabi Muhammad datang menegaskan lagi mereka macam tak dengar? Ini kesalahan mereka. Mereka tidak mendengar kat sini tuan-tuan. Maksud tidak mendengar bukan tak mendengar. Bukan apa? Itu bukan. Maksud tidak mendengar kat sini kita terjemah sebagai tidak mendengar kata. Itu maksud dia. Mak cakap dekat anak dia kan, "Man, tolong kutip kain man, nak hujan ni." Berapa kali mak dia cakap? 10 kali mak dia cakap. Mak dia kata 3 kali je, tapi mak akan cakap apa dia? Mak dah cakap puluh-puluh kali dah. Kalau man kira tadi rasanya baru 3 mak. Ini kau takkan tak faham, ini nama bahasa. Kan, maksud 10 tu maksudnya banyak, bukannya 10 tu maksudnya 10 ke 20. Macam orang kata apa? Perhimpunan raksasa. Bukan raksasa datang. Sejuta apa? Perhimpunan sejuta apa dulu tu buat? Bukan sejuta pun, kadang 10,000 je datang. Tapi nak beritahu apa dia? Ramai lah. Jadi mak dah kata puluh-puluh kali dah. Kamu ni tak mau dengar kata mak. Tak mau dengar tu bukan tak mau dengar apa? Bukan tak dengar, tapi tak dengar kata. Mereka dengar, tapi macam orang yang pekak. Jadi sebabkan biasa sangat buat pekak, nanti jadi apa? Mak dia cakap apa? Biasalah buat tak dengar cakap mak. Betul mak dia kata apa? Mak cakap itu kan, pekak betul-betul. Betul lah tu mak tu cakap. Macam inilah orang-orang Quraisy. Mula-mula mereka dengar, tapi mereka buat pekak. Mereka tak mau percaya. Last kali memang Allah tutup terus pendengaran tersebut. Cakap apa pun dah tak boleh dengar dah. Tak mau faham dah. Sebab tu benda ni bahaya sangat bila manusia tu tak diberikan peringatan. Kalau lama begitu keadaannya, telinga dia akan keras. Baik, itu pendengaran. Tengok ayat 27 pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Tengok apa terjemahan dia. Dan tidakkah mereka melihat bahawasanya kami yang mengarahkan air ke bumi mencurah-curah. Ardi jurus. Jurus tu maksudnya kering ataupun tandus, tidak ada pokok-pokok. Jadi Allah lah yang mencurahkan, Allah lah yang mengalirkan, Allah yang menghantarkan awan lalu turunnya hujan ke bumi yang kering, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Fanukhriju bihi zar'an. Lalu kami tumbuhkan dengannya, iaitu dengan air tersebut, zar'an, tumbuh-tumbuhan, ta'kulu minhu, yang kamu makan, yang ia makan daripadanya oleh haiwan-haiwan ternak mereka dan juga diri-diri mereka. Jadi ini berkaitan dengan apa ni? Kalau kita lihat pada ilmu pada hari ini, kalau kita kata soal hujan, tak payah cerita pasal ilmu pun tak apalah. Ini satu tanda juga. Orang-orang Quraisy antara sifat dia kalau kita tengok surah As-Sajadah ni, tentang mereka yang tak beriman kepada hari kebangkitan. Mereka rasa tak logik. Cuba tuan-tuan tengok ayat yang ke-10. Surah As-Sajadah ni. Ayat ke-10.
Allah cakap pasal apa? Tentang faham orang-orang Quraisy. Mereka tak percaya tentang macam mana nanti bila kita dah mati. Dan dia pun tahu bila mati, bila korek balik tanah tu mana ada jasad dah. Dah hancur dimakan oleh ulat kecuali hamba-hamba Allah yang Allah pelihara lah. Dan kebanyakannya biasanya tak hina pun. Kalau kita mati korek, uish, jasad mak saya tak ada lah. Tak ada masalah pun. Memang itu sunnatullah dia. Bila kita dah ditanam, betul lama kelamaan memang akan dimakan oleh ulat, bakteria dan sebagainya. Jadi mereka kata apa dia? Qalu dan mereka berkata, a idza dalalna fil ardi? Apakah apabila kami telah binasa, telah hancur dalam tanah, a inna la fi khalqin jadid? Adakah sesungguhnya kami benar-benar akan menjadi kejadian semula, kejadian baru? Dalam hadis Nabi sebut tentang apa ni? Nanti di akhirat nanti Allah akan, ketika Allah nak bangkitkan, Allah akan turunkan apa? Hujan. Kemudian hujan tu akan menyentuh tanah. Kemudian kita punya tulang koksik tu, anak tulang ekor tu, dia akan bercambah. Perkataan saya punya bercambah dan jadi balik badan kita. Apa nak logiknya Allah kata, apa nak peliknya Allah kata? Cuba tengok, bukankah kami yang menjadikan apa dia? Tanah yang kering tu, bila turun hujan, boleh tumbuh. Benih tu kalau tak ada hujan, bila kita tanam, dia tak tumbuh apa-apa kan? Tapi bila Allah turunkan hujan, boleh. Sama juga nanti dekat akhirat, kita punya benih tu, iaitu tulang koksik tu, tulang ekor kita tu, bila Allah turunkan hujan tu, nanti akan keluar balik manusia. Sama je. Tapi manusia tak mahu nak fikir. Benda belajar kat sekolah, belajar sains macam mana tumbuhan bercambah dan sebagainya. Kita belajar daripada kecil. Tapi kita tak nampak itu sebagai apa dia? Bukti berlakunya hari kiamat. Benda tu tak diberi pengajaran pun. Ada tak dalam inference yang kita belajar kan nak buat kat sekolah sains, nak belajar sains dulu, nak belajar tentang proses pencambahan tu dalam gelap ke apa sebagainya, kena ada buat apa dulu? Buat inference, hipotesis. Lepas tu last sekali baru buat kesimpulan kan? Tapi ada tak kesimpulan yang antaranya apa dia? Kesimpulan kita dapat belajar antaranya adalah ini bukti tentang apa? Hari kebangkitan. Ada tak macam tu? Tak ada. Bila tak dilatih macam tu, mereka tak nampak. Tak nampak apa? Tak nampak tentang hari kiamat, soal hari kiamat. Yang mereka nampak hanya yang zahir. Jadi Allah kata apa dia? Afala yubsirun? Apakah tidak mereka melihat? Mereka lihat tak kejadian tersebut? Lihat. Tapi kenapa Allah tetap kata mereka tak melihat? Sebab mereka tidak melihat sudut lain, iaitu tentang kekuasaan Allah, tentang hari kiamat. Jadi bila Nabi Muhammad datang bawa berita tentang hari kiamat, mereka tak mau tengok. Bukan mereka tak tengok, mana nak nampak? Allah tunjukkan dekat mana? Proses tumbuhnya tanaman daripada tanah yang kering. Jadi mereka ada penglihatan, mereka ada pendengaran, mereka dengar, ada penglihatan, tapi mereka tak nampak apa-apa. Ini isu apa? Hati mereka. Sebab tu Allah letak untuk kes balasan ini, Allah letak hati dulu. Dalam hati inilah ada akal kita, ada fuad kita, untuk kita nak memahami. Contoh analogi dia apa dia? Kalau kita call tak keluar nombor kan? Lepas tu kita angkat, dengar suara, oh engkau. Padahal tak tulis pun nama ke sebagainya. Tapi dengan mendengar, tahu siapa. Sebab apa jadi macam tu? Apa yang menyebabkan kita boleh tahu? Hati manusia. Semuanya pendengaran dan penglihatan ini dia akan pergi kepada hati kita. Hati ini akan proses. Kalau kita tak belajar soal akhirat, tak belajar Quran, tak dengar ayat-ayat Quran, tak melihat pelajaran-pelajaran tentang Quran, hati dia proses apa? Tak ada berkaitan dengan akhirat. Akhirnya hati jadi keras. Bila hati jadi keras, kata Nabi apa dia? Dalam diri kita ni ada seketul daging. Jika baik daging tersebut, baiklah seluruh tubuhnya. Tapi bila rosak daging tersebut, rosaklah seluruhnya. Ala fahiyal qalb. Apa kata Nabi? Itu adalah hati. Itulah hati. Dan hati tu menjadi subur bila apa dia? Dua saluran yang masuk tu masuk dengan cara yang betul. Sumber ataupun ilmu yang masuk tu ilmu yang betul. Dia menggunakan pendengaran dia, mendengar ayat Allah, menggunakan matanya, mengkaji kebesaran-kebesaran Allah. Hati dia akan tumbuh dengan hati yang baik. Bila hati baik, insya-Allah seluruh tubuhnya jadi baik. Sebab tu masalah dekat hati ni Allah tak depan sekali. Cuba tengok ada hubungan antara hati dengan pendengaran-pendengaran ni dalam contoh surah
Surah Al-A'raf. Okey, ini bukan, ini tak apa. Sekejap Kita tengok ni dululah. Satu peringatan. Surah 6 ayat 46. Okey, sebelum tu tuan-tuan, tengok surah 57 lah, 57. Sebelum tuan-tuan, surah 57. Okey, ayat yang ke-16. Muka surat 539. Surah 57 ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Jadi belum tibakah masanya lagi bagi orang-orang yang mahu beriman bahawa hati mereka menjadi serius kepada zikrillah, berperingatan Allah dan apa yang Allah turunkan berupa kebenaran, iaitu Al-Quran ini. Jadi serius, hati jadi serius macam mana? Dengar betul-betul, belajar betul-betul, gunakan alat makrifah itu untuk belajar. Jadi dia soal dengan hati itu. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Pengajaran dia Allah kata apa? Janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab daripada sebelum ini. Siapa dia? Yahudi dan Nasara. Dan hari ini Allah tunjukkan lagi kebesaran Allah itu. Allah tinggalkan kepada kita orang-orang Yahudi di sana tu macam mana sikap mereka. Kenapa keras sangat hati mereka tu? Sebab apa? Fatala alaihimul amad. Kerana telah berlalu ke atas mereka suatu tempoh yang panjang. Maksudnya apa dia? Bila tempoh panjang ini dalam keadaan mereka tidak mahu mendengar peringatan-peringatan Allah. Apa jadi? Faqasat qulubuhum. Lalu keraslah hati mereka. Kenapa jadi macam ini? Sebab mereka tak mahu belajar. Berlalu masa yang panjang ni, masa dalam keadaan mereka kosong daripada pengetahuan. Jadi sama juga, Allah bagi kita pendengaran, kemudian apa? Penglihatan untuk gunakan belajar. Dan benda tu, dua perkara ni, dia akan salur kepada hati kita. Disebabkan mereka tak mendengar peringatan-peringatan Allah, hati mereka tetap ada, tapi jadi hati yang keras. Jadi bayangkan kalau telinga kita tak masuk ayat Quran, tak didengar. Kita kata, bagilah anak-anak kecil tu belajar Quran dulu. Dia kata apa dia? Kecil lagi. 5 tahun tu kecil lagi, biarlah dia main dulu. Dah masuk darjah 6 nak UPSR, dah darjah 4 kita kata dah boleh dah ni, dah pandai baca Quran. Melah suruh dia hafal Quran sikit bagi faham Quran. Oh, dia nak ambil UPSR nanti darjah 6. Dah habis darjah 6 mungkin tengoklah macam mana. Dah masuk sekolah menengah pula. Bolehlah dah matang sikit tu. Jom kita hantar dia ni.
Oh, remaja ni susah sekali. Dia dah ada dia punya life dia. Susah pula. Lepas tu pula dah masuk universiti, dah besar lagi matang dah, boleh buat pertimbangan sendiri dah. Oh, budak-budak you faham je lah, assignment banyak. Lepas tu bila dah kerja pula, sebab nak bayar PTPTN satu. Lepas tu rumah dia tu belum dapat kerja lagi pun ada PTPTN juga. Jadi sibuk sikit nak kena buat part time. Pada masa sama nak sambung belajar ustaz. Lepas tu dah ada anak 5-6 orang. Kawan dia pula ajak dia. Orang yang ajak tu pun dah meninggal dah. Lepas tu mak dia pun mungkin dah meninggal juga dah. Kawan-kawan dia lah pula ajak, dah besar dah. Pergi belajar, jom dengar peringatan-peringatan Allah. Oh, malam nak kena hantar anak tuition. Lepas tu dah umurnya dekat-dekat dah 60. Saya tak kata apa-apa dah. Lepas tu, susah malam, kalau malam letih tidur. Balik malam je tidur terus. Satu hari tu lah nak renggang-renggang sikit badan, sakit belakang. Okay. Macam tu lah, last kali umurnya 70 dia tak pergi juga. Berlalulah masa yang panjang, tak mendengar dan sebagainya, hati jadi keras. Yang sedih kadang-kadang, yang mula-mula tadi tu, masa dia budak-budak tu, yang menjadi jurucakap dia siapa? Ibu dan ayah dia. Budak-budak ni kalau kita suruh umur 5 tahun, 7 tahun, memang dia akan buat je. Sebabnya waktu tu kita suruh dia buat. Sebab tu Nabi kata apa? Dia suruh budak solat umur berapa tahun? 7. Tapi Nabi kata boleh ancam dia rotan umur berapa tahun? 10. Sebab dekat umur 7 tu, dia masih lagi mendengar. Dah umur sekolah menengah tu memanglah payah dah. Kalau kita, so orang kata dia melentur buluh biar dari rebung. Kenapa bukan kenapa tak boleh biar jadi buluh? Selalu kita kata dia patah kan? Bukan patah. Kalau kita lentur buluh, nanti dia libas kita balik. Lentur, kena kat muka sendiri. Macam mana? Jadi waktu dah remaja dan ke atas dah payah dah kena jadi kawan kita pula. Tapi sepatutnya daripada awal. Tapi poin dia lah, jangan biarkan masa berlalu dalam keadaan apa dia? Mereka tak belajar Al-Quran. Apa kesan dia? Hati menjadi keras. Time tu kalau diajak susah, kita ni lah, saya tak nak kata orang lain, kita sendiri. Siapa lagi boleh tolong? Tengok surah 6 tadi tu. Ayat berapa? Saya suruh buka. Yang tadi tu 6. 6.46. 6.46. Jadi ini tugas kita, ibu dan ayah dan juga atuk dan nenek. Itu semua zuriat kita yang kita sayang. Pastikan tidak berlaku apa dia, Allah kunci hati-hati kita. Allah kunci penglihatan kita, Allah kunci pendengaran kita. Sebab bila dah berlaku hal demikian, siapa lagi yang kita harapkan untuk tolong? Tak ada siapa dah boleh tolong. Ayat 46 baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Apa terjemahan ayat ni? Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, apa pandangan kamu ataupun terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut, merentap pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang berkuasa mengembalikannya kepadamu? Wahai Muhammad, kamu ni kalau aku tarik balik, kalau dikunci hati kamu, siapa lagi boleh tolong? Ni soalan ini untuk untuk cari jawapan ke? Ke soalan ini untuk takrir, untuk penegasan? Penegasan ni bukan untuk cari jawapan. Nak bagi tahu tak ada siapa lagi dah boleh tolong kita. Bila Allah dah turunkan Al-Quran dan ada orang yang menyampaikan kepada kita, ambil Quran tersebut. Jangan biarkan, tak apalah nantilah. Nanti-nantilah, hari Sabtu Ahad tak boleh lah, hari Sabtu Ahad ni sekarang sekian-sekian.
Hari weekdays tak boleh lah. Apa lagi weekdays, dia kata kan. Kadang-kadang yang kita takut, kita bercakap bukan apa yang ada dalam hati kita. Kita memberi alasan tu sebab apa? Memang kita enggan. Itu sangat bahaya. Lama-kelamaan hati menjadi keras. Bila hati keras, mereka akan melakukan satu benda yang di luar daripada apa yang Allah perintahkan. Jadi akhirat nanti mereka dapat apa? Walahum azabun azim. Apa dia azabun azim kat situ? Surah 7 ayat 179. Muka surat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Demi sesungguhnya telah kami penuhkan neraka Jahannam itu kebanyakannya daripada kalangan jin dan manusia. Na'udzubillah. Tuan-tuan, kita dah tadabbur dulu tentang neraka Jahannam masa Malik Yaumiddin. Saya ringkaskan. Ada beberapa balasan yang kita dah bincang tentang azab neraka ni. Antaranya apa dia? Satu, apinya. Macam mana apinya? Menjulang, tinggi. Saiznya besar. Neraka ni besar, dalam. Kemudian gelap. Kemudian air minuman bagi ahli neraka apa dia? Air panas yang menggelegak semacam apa dia? Tembaga yang mendidih. Bayangkan tembaga yang sejenis apa logam pun boleh mendidih, itu minumannya. Kalau tak minum air tersebut, mereka minum air apa? Air nanah. Air nanah yang busuk. Makanan mereka apa dia? Buah zakum yang bernanah dan juga berduri yang makan menyebabkan mereka tercekik, tidak mengenyangkan dan tidak menggemukkan. Pakaian mereka daripada apa? Custom made daripada api, dipotong daripada kain bentuk api, dipakaikan. Ada cambuk-cambuk, rotan-rotan, gahari, belenggu pada kaki dan juga leher mereka. Itu balasan yang buruk. Itulah balasan yang dahsyat dalam neraka Jahannam. Allah kata situ, walahum azabun azim. Kenapa mereka kena begitu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka hati-hati, tetapi mereka tidak mahu memahami dengannya. Walahum a'yun, bagi mereka penglihatan-penglihatan, mata-mata, tapi mereka tidak mahu melihat dengannya. Bagi mereka telinga-telinga, tetapi mereka tidak mahu mendengar ayat-ayat Allah dengannya. Mereka itu, kata Allah, seperti haiwan ternak. Ingat tak kita bincang ayat ni? Kalau haiwan ternak, orang Melayu apa dia? Lembu. Marah tak orang panggil kita lembu? Marahlah. Tapi Allah kata manusia yang tak gunakan alat makrifah ni untuk faham Quran, mereka tu seperti apa? Seperti lembu. Ustaz, dia tak kata apa lembu, dia kata haiwan ternak. Fahamlah haiwan ternak kita bela apa? Lembu. Marah kita kalau orang kata kita lembu. Jangan, tuan-tuan, jangan guna perkataan tu. Kau ni macam lembu. Tak boleh. Tapi Allah kata begitu kepada orang yang tidak mau mendengar, melihat dan juga memahami ayat Allah. Bahkan mereka lebih teruk lagi daripada lembu. Lembu tu betul lah macam tu sebab mereka tak dikurniakan apa? Akal, taklif.
Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi sebab apa manusia jadi begitu? Mereka tak mau mengguna alat makrifah ni. Jadi inilah balasan kepada orang-orang yang menutup alat makrifah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kat sini maksud dia apa? Menutup. Apa yang mereka tutup? Ayat 6 tak bagi tahu. Ayat 7 bagi tahu. Tutup apa? Penglihatan, pendengaran, hati. Daripada apa? Daripada ayat Allah. Jadi teruslah kita belajar Al-Quran. Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah selamatkan daripada kalangan orang-orang yang keras hatinya ini. Dan jangan dilupakan siapa? Zuriat kita. Anak-anak kita diingatkan, cucu kita. Memang kita tak boleh kata, jangan kita kata apa, tak apa mereka muda lagi. Memang Allah jadikan begitu. Semakin meningkat dewasa umur, dewasa ialah umur dah 60, 70 lebih lagi lah. Allah jadikan dia cenderung melihat apa, syurga dah. Betul kan? Dan malah nak fikir banyak dah. Dah fikir nak buat persiapan untuk apa? Mati. Tapi kalau kita rasa macam tu, patutnya kita kena pass baton tu kepada yang muda juga. Sebab mungkin yang muda tu boleh pergi dulu sebelum daripada yang tua. Jadi wallahu alam, sekadar tu pelajaran kita pada hari ini. Ya. Ya. Marfu' fa'il marfu' je, maf'ulun bih mansub. Mansub maf'ulun bih. Itu yang ayat 9 saya bagi tu. Yukhadi'unallaha. Tengok Allah tu bari atas. Itu akan. Itu maf'ulun bih. Mansub maf'ulun bih. Ini fa'il. Saya tak sebutlah term tu tadi, marfu' ke fa'il tu, tapi Haji tahu tu namanya fa'il. Fa'il marfu' je. Fa'il termasuk al-asma' minal al-marfu'at. Sebab marfu'. Kalau maf'ulun bih ada sebut maf'ulun bih kan? Maf'ulun bih mansub. Contoh dia 2 ayat 9. Ya, yukhadi'unallaha. Barakallahu fikum. Baik, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.